Assalamualaikum. Hari ini saya dan Aisyah akan berbincang tentang perubahan tenaga bagi alat mainan berspring seperti kereta mainan dan pistol. Sebelum itu, saya terangkan tentang tenaga keupayaan kenyal. Kekenyalan ialah kebolehan sebuah jasad untuk kembali ke bentuk dan saiz asal apabila daya yang dikenakan ke atas jasad itu dialihkan. Seterusnya, bahan yang dapat kembali ke bentuk dan saiz asal disebut sebagai bahan yang kenyal seperti getah dan spring. Kemudian, saya akan terangkan tentang perubahan bentuk tenaga bagi beban antara tenaga keupayaan kenyal dan tenaga kinetik bagi spring kereta. Pada kedudukan C, tenaga keupayaan kenyal adalah paling teregang, maka dia punya itu adalah maksimum. Manakala, kelajuan tenaga kenyal adalah sifar. Seterusnya, tenaga keupayaan kenyal spring semakin berkurang teregang. Manakala, tenaga kinetik kelajuan spring maksimum semakin bertambah. Pada kedudukan B, tenaga keupayaan kenyal spring pada kedudukan seimbangan ialah minimum. Tenaga kinetik kelajuan spring adalah maksimum. Seterusnya, dari kedudukan A ke B, tenaga keupayaan kenyal bertambah kerana spring semakin termampat. Tenaga kinetik pula berkurang kerana kelajuan spring semakin berkurang. Dan yang kedua ialah keadaan spring beban pada kedudukan A. Tenaga upaya kenyal ialah maksimum kerana spring paling termampat. Tenaga kinetik spring pegun dan kelajuannya adalah sifar. Dari kedudukan A ke B, tenaga keupayaan berkurang kerana spring semakin kurang termampat. Tenaga kinetik bertambah kerana kelajuan spring semakin bertambah. Pada kedudukan B, tenaga keupayaan kenyal adalah minimum kerana spring pada kedudukan keseimbangan. Tenaga keupayaan pula maksimum kerana kelajuan spring maksimum. Seterusnya, dari kedudukan B ke C, tenaga keupayaan kenyal bertambah kerana spring semakin teregang dan tenaga kinetik berkurang kerana kelajuan spring semakin berkurang. Tenaga keupayaan kenyal ialah spring paling teregang iaitu maksimum. Tenaga kinetik ialah spring pegun dan kelajuannya ialah sifar. Seterusnya, Aisyah akan terangkan tentang spring pistol. Seterusnya, kita akan pergi kepada spring pistol. Spring ni masih menggunakan tenaga yang sama iaitu tenaga keupayaan kenyal dan juga tenaga kinetik. Pertama sekali kita tengok dekat bahagian gambar. Bahagian B ni merupakan kedudukan seimbang atau kedudukan DB lah. Maksudnya spring itu tidak akan dimampatkan atau direnggangkan. Seterusnya, apabila spring digerakkan ke bawah seperti apabila spring bergerak ke bawah, dia akan berada di kedudukan C ataupun ia direnggangkan. Akhir sekali kedudukan di A apabila kita memampatkan spring, iaitu kita berada di kedudukan A lah. Kita akan melihat apa perubahan tenaga yang berlaku pertama sekali pada kedudukan C, di mana spring itu direnggangkan ataupun dia ke bawah lah. Perubahan tenaga di C, tenaga keupayaan kenyal ialah maksimum sebab spring paling terenggang. Tenaga kinetik pula sifar sebab spring dia pegun dengan kelajuan dia pun sifar. Seterusnya kita akan tengok dari kedudukan B, di mana spring tu akan naik ke atas, iaitu dari kedudukan C ke kedudukan B. Jadi apakah perubahan tenaga yang berlaku daripada C ke B ialah tenaga keupayaan kenyal berkurang kerana spring semakin kurang terenggang. Untuk tenaga kinetik, ia bertambah kerana kelajuan spring maksimum. Seterusnya ialah pada kedudukan B, iaitu di kedudukan yang seimbang. Tempat dia berada di tengah-tengah lah. Perubahan tenaga yang berlaku di tenaga keupayaan kenyal ialah minimum kerana spring pada kedudukan yang seimbang. Untuk tenaga kinetik pula ialah maksimum kerana kelajuan spring. Seterusnya kita nak tengok dari kedudukan B ke A, di mana spring ini dia dimampatkan. Jadi perubahan tenaga dari B ke A ialah untuk tenaga keupayaan kenyal ialah spring semakin termampat. Untuk tenaga kinetik ialah berkurang kerana kelajuan spring semakin berkurang. Terusnya ialah pada kedudukan A, di mana spring ia dimampatkan. Perubahan tenaga yang berlaku di A untuk tenaga keupayaan kenyal ialah maksimum kerana spring paling termampat.
Untuk tenaga kinetik pula ialah sifar sebab spring dia pegun. Jadi bila spring tu pegun, kelajuan pun sifar juga. Jadi pada kedudukan spring tu dia akan ke bawah, di mana daripada kedudukan A ke B. Jadi perubahan tenaga apa yang berlaku di A ke B ialah tenaga kubangan kenyal semakin berkurang kerana spring semakin kurang termampat. Bagi tenaga kinetik pula, ia akan bertambah kerana kelajuan spring semakin bertambah. Seterusnya ialah apabila spring berada di kedudukan B, di mana kedudukan keseimbangan bagi untuk tenaga kubayaan kenyal ialah minimum kerana spring pada kedudukan yang seimbang. Untuk tenaga kinetik pula ialah maksimum kerana kelajuan spring maksimum. Seterusnya, kedudukan spring apabila kedudukan B ke kedudukan C. Apa perubahan tenaga yang berlaku apabila kedudukan B ke kedudukan C ialah tenaga keupayaan kenyal bertambah kerana spring semakin terenggang. Bagi tenaga kinetik, ia akan berkurang kerana kelajuan spring berkurang. Terakhir sekali ialah kedudukan spring di kedudukan C, di mana kedudukan yang paling diregangkan. Bagi tenaga keupayaan kenyal ialah maksimum paling tinggi kerana spring paling terenggang. Bagi tenaga kinetik pula ialah sifar kerana spring pegun dan juga kelajuan pun tak ada. Sekian, terima kasih.